Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam sepakat JPN hebat diucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang sudi bersama-sama memeriahkan perkongsian kami pada hari ini. Saya, Melanie Jini dari SMK Likas akan menjadi moderator pada hari ini. Sementara kita menunggu sesi rasmi yang akan bermula tepat pada jam 3 petang, apa kata kita isi ruang menunggu ini dengan mendengar perkongsian pendek agar masa menunggu kita akan lebih bermakna. Sesi perkongsian pendek ini akan disampaikan oleh seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan kerana ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau. Ini kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019. Namun demikian, sekarang ini beliau masih bergiat aktif sebagai fellow penyelidik kanan di School of Education, University of Nottingham dan penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi yang salah satu daripadanya adalah koordinator CDL iaitu Connecting Dots Learning. Dengan itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memberi sesi snippet Reflects On yang bertajuk Every Teacher Matter. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih Puan Melanie dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat bersama pada hari ini, 30 hari bulan Mac. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini adalah Every Teacher Matters. Selalunya kita dengar ungkapan bahawa every child matters, no child left behind. Tapi kalau kita tak mau no child left behind and every child matters, maka kita perlu mendahulukannya dengan every teacher matters. Pendidik itu adalah amat penting dan dalam organisasi kita, Puan Melanie dekat SMK Likas, sudah pastinya setiap kita mempunyai branding kita sendiri, cikgu-cikgu ya. Kita ada cop-cop kita sendiri pada dahi. Kita dikenali dengan branding yang berbeza. Ada yang hebat mengajar dari segi perspektif mengajar PDP dalam matematik. Ada yang hebat dalam sukan, selain daripada mengajar dalam kelas, ada yang hebat boleh menjadi juru acara dan sebagainya. Cikgu ni dia ada kehebatannya sendiri. So every teacher matters to the organisation. Mereka sama penting. Tidak ada seorang guru yang lebih penting daripada yang lain. So ada banyak penulisan juga tentang every teacher matters. Kalau ada peluang, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca buku atau jurnal dan sebagainya tentang tugas guru ni. Next slide please. Kalau kita sentiasa dilayani secara positif, imej kendiri kita akan positif juga. Imej kendiri bergantung kepada dalam situasi di sekolah kita, how we are treated. So we must be treated with mutual respect. Pihak pemimpin dengan guru, guru dengan pemimpin, dengan staff, sokongan, dengan kontraktor yang bersihkan sekolah, dengan pihak yang kantin, dengan pihak security dan sebagainya. It's the whole warga ya. So seorang individu jika dilayani secara terpuji dan dihormati, dia akan melihat dirinya secara positif ke arah prestasi kerja yang tinggi. Tanpa diberitahu, if you have given people that kind of vibe, V-I-B-E vibe itu ya, maka mereka akan sentiasa positif. And you have won half the battle already. Dan kalau perkara ini sentiasa berlaku, maka anda akan memenangi peperangan. If you have won the battle, then you can win the war. The war to get everyone committed. So to get everyone committed, first you must make them like themselves and you must like them without fear or favor. Next slide please, Azwani. So jika positif, mereka akan hasilkan tahap yang tertinggi dari segi productivity, dari segi output, dari segi accountability, dari segi prestasi kerja. If they are treated positively.
Dan produktiviti boleh bermakna dari pelbagai segi. Dari perspektif prestasi murid dan juga sumbangan untuk sekolah. Dan apakah output umpamanya menghasilkan modul-modul dan sebagainya. Dan accountability mengambil tanggungjawab secara serius. Dan memastikan lekuk prestasi kerja itu sentiasa ada lekuk yang baru. Minggu lepas kalender akademik bermula, maka anda sudah pun mula melakari satu lekuk prestasi yang baru. Itulah tujuan cuti diberi. Semalam kami dalam satu sesi pembentangan oleh Dr. Aya Renkinen daripada World Bank. Dan beliau sebut, of course, satu daripada tarikan untuk menjadi cikgu di Finland adalah cuti 2,5 bulan summer leave. Yang akan bermula pada bulan Mei. 2.5 months of paid leave. Tapi bila mereka balik itu semangat untuk bekerja adalah dengan semangat yang penuh lah. Dengan apa yang saya sebut tadi. Satu prestasi yang positif. So, of course, cuti kita ni ringkas sedikit, pendek sedikit. Tapi kita datang dengan satu semangat yang baru. Dengan satu tenaga yang baru. Untuk nak memberi sumbangan kepada dunia pendidikan di negara kita. Ours is the profession that leads to all other professions. Kalau hari ini, kalau anda dengar guru saja dia, anda akan tahu bahawa hari ini kalau ada hakim, sudah pastinya dia pernah pergi ke sekolah. Kalau Perdana Menteri pun pernah pergi ke sekolah. So, dia dibimbing oleh seorang guru. So, tugas kita ni adalah sangat penting dan kita mempunyai etika kerja yang terpuji. Kita mempunyai profesionalisme yang terpuji. We are very professional. I must say that dalam servis saya dapati kita ni, adab kita pun adab dalam banyak profession. Saya tahu adab guru ni adab yang terpuji. 99% lah. Mungkin 1% saja. Tapi kalau tidak, we have adab yang terpuji, etika yang terpuji. We treat our colleagues dengan profesionalisme, dengan adab yang tertinggi. That's very important. So please carry on di luar sana. Kita menghormati satu sama lain. Kita memberi yang positif vibe itu. Supaya kita mempunyai image kendiri yang positif. Image kendiri yang positif itu sangat penting. Di mana juga kita kerja. Next slide please. Saya dah sebut tadi, setiap guru ada kehebatan niche yang tersendiri. Kehebatan dia sendiri. Everyone matters. Every teacher matters. Selain daripada keterampilan generik. Apa tu keterampilan generik? PDP, kita punya core business. Everyone must teach, no compromise. Jangan masuk kelas, duduk sembang aja. Tengok handphone. Dan kena jawab ya satu hari nanti dengan Tuhan. You have to answer. If you shortchange your students, you have to answer one day. And I pause so that you can reflect, everyone there, and your friends can reflect. It's so important to be honest in what we do. Kalau kita masuk kelas, walaupun murid sekolah rendah, ini bukan tahun 65 atau 55. Our children today are very smart. They know if you end up watching your phone for half the time. Atau cikgu datang and then cakap cerita tapi tak ada kaitan. Itu Dr. Amin panggil non-learning. Children learn but not what they were supposed to learn for that class. They learn something else. That's called non-learning. Dan saya pernah sebut juga, schooling is not equal to learning. Ada ramai pergi ke sekolah tapi tak belajar. So something tak berlaku dengan betul. So remember, if we want schooling to be equal to learning, kita mesti pastikan. So kita gunakan kehebatan kita tersendiri. Selain daripada branding atau niche kita, jangan lupa keterampilan generik kita perlu kuat juga. Perlu hebat. That's our core business, PDP. Next slide, please. So, kalau dalam kumpulan kita hari ini ada pengetua, guru besar, terima kasih.
Kerana pengurus yang cemerlang, mereka akan menerima setiap staf tanpa syarat. Sebab kita berbeza manusia, our DNA is different. Seorang hebat, seorang di tengah hebat, seorang ni bawah hebat. So kita kena synergize, cari keseimbangan kehebatan-kehebatan ini. It's not easy. Saya pernah dalam organisasi di mana ada staf 300 orang, 200 orang pencara. It's not easy. So kita kena ada unconditional acceptance dengan setiap. Memangnya dalam mana-mana organisasi secara kebangsaan, peringkat di Malaysia atau di luar negara pun, perkara ini adalah perkara yang biasa. So di situlah kecekapan pengurus bagaimana nak mendapatkan yang terbaik daripada setiap staf kita tu. Kita terpaksa gunakan pelbagai pendekatan. That is why it is not easy to be a leader or a manager atau untuk jadi PGB. Memangnya bukan mudah. It's a great big challenge. Next slide please. So ingat, hidup kita jangan kita bersara sebelum kita sepatutnya bersara. Do not retire before you retire. Kalau ada start yang ada 3 tahun lagi, oh saya 3 tahun lagi saya akan bersara. But that's, you see, not very good for your positive mindset. You only retire when you retire, hari terakhir. Kalau tidak sampai hari itu, you must always give your 100% or 110%. I put this title of a book, Colors of My Life. Mr. Chi Hiseng was my science teacher dan beliau menulis buku ni. Always a fantastic science teacher, very much in demand. Dan very interesting bila baca buku beliau. Dan selepas bersara, beliau diminta buka tuition center kerana nak bantu. Cara mengajar dia tu memang hebat dan murid tertarik. It's not wrong. You know, kalau anda boleh membawa satu perbezaan kepada hidup anak murid kita, why not? Next slide, please. Mr. Chi sekarang ada dekat Ipoh Perak, dah bersara. So jangan lupa, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. I cannot hand you experience, even though I have 40 years of experience, daripada tahun 1980 sampai saya bersara 2019. All of you have your experience. You can share your experience, yes. Tapi anda tidak boleh beri seperti secara tangible. But kita boleh beri buku kepada seorang yang lain. Kita boleh beri makalah kepada seorang yang lain. Kita boleh adakan perbincangan profesional. Kerana pengalaman itu kita sendiri patut alami. Baru ia dipanggil pengalaman. Dan ingat, seperti biasa, buku adalah beban latihan minda kita. Books are the training weights of the mind. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach with the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Minggu depan saya ada tajuk baru dan saya akan sebut tentang digital detox. Macam mana kita nak jauhi diri daripada gadget-gadget untuk masa-masa yang ringkas. Okay, thank you very much. Saya serahkan kembali kepada Puan Melanie. Terima kasih Dato' atas perkongsian sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada kami para pendidik. Saya sangat tertarik dengan ucapan ataupun dengan labeling bahawa setiap guru mempunyai kehebatan atau niche yang sendiri yang mana saya sebagai guru rasa saya sangat dihargai. Jadi guru-guru, mari rakan guru kita beri tepuk tangan kepada diri kita sendiri sebab kita adalah seorang yang hebat. You are memang hebat. Our organization hidup kerana anda. Bukan kerana kami yang sudah bersara, walaupun kami jadi pemimpin. Tapi organisasi itu hebat kerana anda dalam organisasi itu. Every teacher matters, wherever you are. Whether you are in Tawau, or whether you are in Kanga Perlis, or whether you are in Kuala Krai dekat Kelantan, or if you're on an island in Pangkor di Perak. Every teacher matters. You are doing your part. Tepuk tangan cikgu-cikgu, kita adalah hebat.
Terima Ya. kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga motivasi pendek tadi membantu kita agar terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang lebih berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi, Dato'. Terima kasih. Tanpa membuang masa, kita teruskan sesi kita pada hari ini. Selamat petang dan salam sejahtera. Sekali lagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan salam sepakat JPN hebat kepada yang berbahagia Datuk Sri Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, Puan Elsie Giluk, koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah Chapter, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan rakan guru di seluruh Sabah, khasnya yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya sekali lagi, Melanie Jini dari SMK Dikas akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri yang ke-25, Cikgu Mita Tabang, yang juga bermaksud sesi Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa bagi salah satu kaum suku etnik di Sabah. Sesi CDL ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri melalui hands-on. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, antara objektif CDL hands-on adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan juga membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi untuk menjadi ahli CDL, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL, dan pendaftaran adalah percuma di www.connectingdots.my. Peserta juga boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian akan berlangsung 1 jam 30 minit sahaja, iaitu pada pukul 3 sehingga pukul 4.30 setiap hari Khamis. Perkongsian ini adalah secara hands-on dan e-sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Kita teruskan dengan mendengar sesi perkongsian daripada rakan guru kita pada hari ini, yaitu Cikgu Mariani John D. Sibatu alias Marilyn dari Sekolah SMK Pulau Gaya. Sebelum kita bermula, saya bacakan dulu biodata ringkas Cikgu Mariani John. Oke. Cikgu Marian ini kita tengok saja, kita nampak saja dia muda, awet muda, tapi dia adalah guru matematik yang sudah 21 tahun berkhidmat di SMK Pulau Gaya. Beliau mendapat ijazah sarjana muda di UTM Skudai dalam bidang pendidikan matematik, dan sekarang ini beliau adalah guru duta bagi kohort kedua dan juga seorang guru STEM dan juga penyelaras PBL sekolah. Beliau sekarang ini sangat aktif memberikan perkongsian ilmu dan kaedah PDPC matematik kepada pelajar dan juga guru-guru di sekolah dan juga di negeri. Beliau juga hebat ini, kita punya penceramah, pernah memenangi anugerah emas dan perak dalam kajian tindakan dan inovasi sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau juga pernah memberikan perkongsian kajian tindakan dan inovasi dan bengkel kaedah PDPC matematik dan inovasi dan bengkel kaedah PDPC matematik di peringkat antarabangsa di BTEC Thailand pada tahun 2019. Sekarang ini selain menjadi cikgu yang aktif, beliau juga aktif menjadi penceramah dan juga pembentang inovasi dan kajian secara bersemuka dan juga secara maya. Jadi beliau juga membentang
mempamer inovasi dan kajian tindakan dalam majlis rasmi dan juga Carnival Science anjuran PPD Kota Kinabalu dan juga CPNS. Jadi sebelum kita memulakan sesi CDL hands-on online session Sabah siri ke-25 hari ini, suka saya ingatkan kepada rakan guru sekiranya ada kemuskilan sepanjang perkongsian Cikgu Mariani ini nanti, Cikgu boleh terus bertanya dengan mungkin raise up your hand di bahagian Zoom dan juga boleh chat untuk teruskan bertanya soalan. Kami pasti akan, Cikgu Mariani juga pasti akan menjawab soalan. Jadi dengan itu, tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Mariani John untuk membuat perkongsian yang bertajuk Strategi Mudah Membuat Kajian Tindakan dan Inovasi Pendidikan. Dipersilakan, Cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Melanie. Selamat sejahtera dan selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Melanie yang cantik, cute, molek ini, yang berusaha Datuk Amin Senin, pengasas CDL, Connecting Dots Learning, yang berusaha Datuk Dr. Mahendra Singh, koordinator bagi CDL, yang dihormati Puan Elsie, penyelaras bagi CDL Negeri Sabah, Cikgu Mita Tabang, dan kepada pegawai-pegawai JPN dan PPD yang bersama dengan kita pada petang ini. Yang saya hormati pengetua-pengetua, guru-guru besar, para penolong kanan dan semua warga guru dan warga yang ada di alam maya ini. Selamat datang ke CDL Hands-on Learning online session bagi siri ke-25. Saya, Mariani John, sangat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada CDL Negeri Sabah, Cikgu Mita Tabang kerana menjemput saya untuk berkongsi kepada semua pada hari ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan perkongsian saya hari ini secara santai sahaja ya. Ini adalah tajuk saya pada hari ini, iaitu Strategi Mudah Membuat Kajian Tindakan dan Inovasi Pendidikan. Saya, Cikgu Mariani John di Sibatu Elias Marilyn dari SMK Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah, kita akan mulakan pembentangan ini. Perkongsian iaitu apa itu kajian tindakan. Sebelum itu saya mohon agar Wani boleh kongsikan satu Google Form di chat ya, supaya program pendidik hari ini yang mengikuti CDL siri ke-25 ini boleh mengisi, supaya saya juga boleh mengetahui maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana mengisi borang tersebut ya di chat. Terima kasih Wani. Baiklah, saya teruskan. Apa itu kajian tindakan? Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry, refleksi kendiri yang dilakukan oleh guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik atau intervensi bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing. Di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Kajian tindakan melibatkan proses membuat refleksi, merancang, melaksanakan, dan memerhati. Tujuan dan sumbangan kajian tindakan. Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran, meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran, dan memperbaiki situasi di mana pengajaran dijalankan. Kajian tindakan mempunyai dua unsur utama, iaitu kajian dan tindakan. Peranan dan sumbangan. Kajian tindakan dalam membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh pentadbir dan guru di sekolah. Ini adalah contoh kajian tindakan. Baiklah, saya mohon pertolongan dari Wani untuk tunjukkan video pembentangan kajian tindakan saya sewaktu TTE 2.0 2020 International Colloquium on Education and Social Sciences. Silakan Wani. Salam sejahtera. Saya Cikgu Mariani John di Sibatu Elias Marilyn, guru matematik selama 18 tahun dari SMK Pulau Gaya, Sabah, Malaysia.
Tajuk kajian tindakan saya ialah kaedah JPI Ibu dan Anak meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah pendaraban indeks dan adaptasi semasa PKP. Ini adalah latar belakang dan isu kajian saya di mana saya sudah membuat kajian tindakan pertama pada 28 April 2018. Tajuk kajian saya ialah menyelesaikan pendaraban indeks menggunakan JPI Ibu dan Anak bagi 12 orang pelajar kelas tingkatan 3 dinamik di SMK Pulau Gaya. Bagi tajuk indeks, topik pendaraban indeks, isunya di sini ialah pelajar kurang menguasai pendaraban indeks. Dan keputusan daripada kajian ini ada peningkatan yang ketara dan komen positif kaedah JPI Ibu dan Anak mudah tapi berkesan. Dan ada juga komen yang perlu ditambah baik iaitu kaedah hanya boleh digunakan oleh pelajar di sekolah sendiri sahaja dan masa PDPC mengajar JPI Ibu dan Anak ini selama 2 minggu agak lama. Maka inisiatif pengkaji membuat penambahbaikan dan melakukan PDPC singkat selama 1 jam sahaja dan di sekolah lain. Ini adalah objektif kajian. Objektif umum, pelajar dapat menguasai kemahiran pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor bulat, nombor perpuluhan, nombor pecahan dan sebutan algebra dalam tata tanda indeks. Dan objektif khususnya pula ialah pelajar dapat mengingati langkah pendaraban indeks dengan mudah, mempermudahkan pendaraban indeks bagi nombor dan sebutan algebra yang diungkapkan dalam tata tanda indeks dengan asas yang sama dan asas yang berlainan. Saya mendapat peluang keemasan untuk menjalankan kajian tindakan dalam pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional di bawah seliaan PPD Kota Kinabalu pada 30 April 2019 yang terdiri daripada 30 orang pelajar tingkatan 3 kenanga SMK Sanzek, lelaki 12 orang, perempuan 18 orang berserta dengan 4 orang guru matematik SMK Sanzek dan juga 2 orang pegawai SISC Plus PPD Kota Kinabalu. Ini adalah rupa JPI Ibu dan Anak atau nama panjangnya Jadual Pendaraban Indeks Ibu dan Anak. Hak cipta sudah direkodkan dalam Daftar Hak Cipta Perbadanan Hak Harta Intelek Malaysia MyIPO pada 18 April 2018. Inovasi JPI dan Ibu Anak ini direka khas untuk membantu pelajar tingkatan 3 dalam topik indeks bagi menyelesaikan pendaraban indeks yang melibatkan nombor bulat, nombor perpuluhan, nombor pecahan, sebutan algebra dan sebutan algebra berangka dengan mudah, yakin, pantas dan tepat. JPI Ibu dan Anak juga boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar guru dalam PDPC dan juga dalam PDPR semasa PKP. Ini adalah kit JPI Ibu dan Anak yang terdiri daripada JPI Ibu dan Anak berwarna saiz A4, marker pen, pemadam marker pen, soalan ujian pra, soalan ujian pos, JPI Ibu dan Anak yang berwarna. Setiap helaian di lamina agar pelajar boleh menggunakannya berulang kali. Keistimewaan kit ini boleh jadikan ABM untuk guru dan bahan bantu belajar bagi pelajar. Ini adalah pelaksanaan intervensi di mana aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang ber-RPH selama 1 jam, 10 minit yang pertama ujian pra, 30 minit pengajaran kaedah JPI Ibu dan Anak, 10 minit ujian pos, 10 minit semak jawapan dan temu bual pelajar. Ini pula adalah ruangan soalan yang ada dalam jadual JPI Ibu dan Anak. Jadual ruangan soalan, ruangan ibu, ruangan anak, jumlah anak, ruangan ibu berserta jumlah anak dan ruangan jawapan. Ini adalah isu atau masalah yang dapat ditangani oleh JPI Ibu dan Anak iaitu di mana pelajar tidak dapat membezakan antara asas dengan indeks tetapi selepas menggunakan jadual ini mereka sudah tidak keliru, mereka sudah dapat mengenal pasti yang mana asas dan mana indeks. Dan pelajar kerap melakukan konsep pendaraban indeks yang salah
mereka cenderung menerapkan indeks-indeks tersebut. Selepas menggunakan JPI ibu dan anak ini, pelajar seronok melakukan pendaraban indeks dengan yakin dan tepat. Pelajar fobia untuk cuba menjawab pendaraban indeks yang melibatkan nombor perpuluhan, nombor pecahan, sebutan algebra dan sebutan algebra berangka. Namun selepas menggunakan jadual JPI ibu dan anak ini, pelajar gembira dan suka menyelesaikan apa sahaja bentuk soalan pendaraban indeks yang diberi. Dan akhirnya pelajar sukar untuk melakukan pendaraban indeks yang melibatkan lebih dari satu asas. Namun JPI ibu dan anak memudahkan pelajar mengisi ruangan mengikut asas yang berlainan dan pelajar dapat menyelesaikan pendaraban indeks yang melibatkan sehingga 5 asas yang berlainan dengan cepat dan tepat. Ini adalah intervensi mempermudahkan pendaraban indeks menggunakan jadual ibu dan anak, di mana A kuasa N ialah indeks atau dikenali sebagai anak, A adalah asas yang dikenali sebagai ibu. Soalannya mempermudahkan pendaraban indeks melibatkan nombor bulat. Ini cara kita gunakan jadual ini untuk menjawab soalan ini. Cara yang pertama ialah seperti ini. Kita tuliskan soalan di ruangan soalan. Kita senaraikan ibu, kita senaraikan anak, kita jumlahkan anak dan kita tulis dalam notasi indeks ibu berserta jumlah anak dan akhirnya kita tulis di ruang jawapan 2 kuasa 8. Soalan kedua, mempermudahkan pendaraban indeks yang melibatkan sebutan algebra berangka 5C kuasa 3 darab 2C kuasa 4 darab 3D kuasa 8. Cara untuk menjawabnya mudah sahaja. Yang pertama, kita salin soalan di ruang soalan. Kita senaraikan ibu, kita senaraikan anak masing-masing dan kita jumlahkan anak masing-masing dan akhirnya kita tulis dalam notasi indeks dan kita tulis letakkan angka di depan dan kita darabkan, akhirnya kita akan mendapat hasil jawapan 30C kuasa 7 D kuasa 8. JPI ibu dan anak membantu pelajar menyelesaikan masalah pendaraban indeks dengan mudah, yakin, pantas dan tepat. Ini adalah dapatan kajian di mana keputusan ujian pra 5 orang dapat sifar, markah tertinggi adalah 6 markah, keputusan ujian pos tiada pelajar dapat sifar tetapi 10 orang pelajar dapat markah penuh. Ini adalah dapatan kajian temu bual di mana pelajar mengatakan bahawa kaedah JPI ibu dan anak ini senang diingat dan menyeronokkan, mudah difahami dan memberi keyakinan kepada saya semasa menjawab soalan pendaraban indeks. Saya tidak suka matematik tetapi sekarang saya rasa saya mula minat kerana ada cara senang untuk belajar. Ini adalah kertas jawapan pelajar bagi ujian pra. Pelajar keliru mendarab indeks dengan indeks langsung tidak menjawab. Mereka hanya tulis nama sahaja. Tapi selepas ujian pos, pelajar berjaya mendarab indeks dengan yakin walaupun pendaraban melibatkan nombor pecahan, nombor perpuluhan dan sebutan algebra dengan asas yang berlainan. Ini adalah rumusan kajian di mana prestasi markah ujian pra dan pos ada perbezaan yang sangat ketara, keyakinan dan motivasi pelajar meningkat, bersemangat dan seronok belajar. Jangka masa PDPC dari 2 minggu kepada 1 jam. Kekangan di sini walaupun skop kecil tapi impak besar. Sekolah boleh dilaksanakan di sekolah sendiri dan juga di sekolah lain. Dan intervensi JPI ibu anak ini berkesan, mudah, cepat dan tepat. Adaptasi JPI ibu dan anak kepada pembelajaran normal baharu, pengajaran PDPC dan saluran ilmu, saya buat melalui WhatsApp, channel Telegram dan video, memandangkan pelajar saya berasal kebanyakannya dari pulau iaitu SMK Pulau Gaya. Jadi mereka kurang mendapat capaian internet yang baik. Sebab itu saya menggunakan saluran yang mudah saja iaitu WhatsApp
channel Telegram dan video. Dan latihan, mereka juga boleh cetak atau download atau isi jawapan guna WhatsApp saja. Mereka boleh rujuk channel Telegram topik pendaraban indeks. Dan penilaian penyemakan hasil kerja pelajar melalui WhatsApp. Ini adalah perbandingan markah ujian 10 soalan pendaraban indeks PDPC dan PDPR semasa PKP. Ujian pada bulan Januari 2020 semasa dalam kelas dan ini markah ujian bulan November 2020 masa PDPR. Hasil dapatan dari keputusan ini, para pelajar dapat mengekalkan markah yang baik dan ada juga pelajar dapat meningkatkan markah mereka. Ini menunjukkan bahawa JPI Ibu dan Anak adalah kesan digunakan oleh pelajar secara kendiri. Ini adalah cadangan adaptasi JPI Ibu dan Anak kepada pembelajaran norma baharu seperti melalui Google Form, Google Meet, Zoom dan StreamYard. Keistimewaan pengajaran norma baharu ini di mana bahan alam maya mudah dicapai, bahan media boleh diulang dan bahan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Ini adalah penyebarluasan JPI Ibu dan Anak bagi peringkat sekolah. Saya mengadakan bengkel JPI Ibu dan Anak kepada 110 orang pelajar tingkatan 3 dan 78 orang pelajar tingkatan 4 SMK Pulau Gaya. Bagi peringkat daerah, saya mengikuti kolokium kajian tindakan PLC yang melibatkan 50 orang guru dan 2 orang pegawai BTP di BTP Penampang dan saya mengikuti pembentangan kajian tindakan di Keningau dan mendapat anugerah emas. Bagi peringkat negeri, saya mengikuti menjalankan perkongsian amalan terbaik PDPC Matematik di PPD Tuaran yang melibatkan 10 orang guru wakil dari 10 sekolah menengah di Tuaran berserta dengan 2 orang pegawai akademik seorang pelajar tahun 6 di Pusat Kegiatan Guru Tuaran. Bagi peringkat antarabangsa, saya mengadakan bengkel JPI Ibu dan Anak dalam bahasa Inggeris. Tajuknya ialah Simplifying Index Multiplication in Mathematics yang melibatkan 120 orang peserta guru dari negara Bangkok, Sri Lanka, Filipina, Myanmar dan Malaysia di Bangkok International Trade and Exhibition Center, BTEC, Thailand. Pada 26 Jun 2020, inovasi JPI Ibu dan Anak ini berjaya merangkul inovasi anugerah emas perak dalam pertandingan inovasi INKIK 2020. Dan kajian berterusan akan diteruskan oleh pengkaji dalam peringkat sarjana master UMS yang bertajuk Kesan Teknik Mnemonik Berbantukan JPI dan Pembelajaran Kooperatif Terhadap Pemikiran Algebra Pelajar Berpencapaian Rendah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Wani. So saya akan teruskan. So tadi kita sudah lihat contoh kajian tindakan. Sekarang saya akan kongsi seterusnya ialah apa itu inovasi pendidikan. So menurut glosari teknologi pendidikan, inovasi adalah sebagai idea, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan suatu amalan. Menurut Sufyan Hussein 2001, inovasi bermaksud pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya, tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu. Guru dan inovasi pendidikan. Guru yang kreatif dan inovatif mempunyai keterampilan yang tinggi dari segi personality, pemikiran divergent, pemikiran kreatif, pemikiran kritis, dan pemikiran strategik. Keterampilan ini menjadikan guru kreatif dan inovatif adalah guru yang efektif
yang sangat penting kepada perubahan pendidikan dan kemajuan sekolah. Berikut adalah contoh inovasi pendidikan. Saya Wani mohon kongsikan video inovasi saya. Terima kasih. Saya Cikgu Mareni John di Sibatu alias Marilyn, guru matematik selama 20 tahun dari SMK Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Tajuk inovasi saya, JPI. Jadual Pendaraban Indeks. Ini adalah JPI, Jadual Pendaraban Indeks. JPI sudah melalui 3 fasa penambahbaikan, bermula dari tahun 2016, tahun 2018, dikenali sebagai JPI Ibu dan Anak. Hak cipta sudah direkodkan ke dalam Daftar Hak Cipta Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO pada 18 April 2018. Dan pada tahun 2022, ada 5 penambahbaikan yang telah dilakukan, iaitu penjenamaan semula kepada JPI, penggunaan teknik mnemonik, penerapan pembelajaran kooperatif, penyebarluasan melalui media YouTube, capaian mudah, muat turun latih tubi pendaraban indeks melalui Google Drive. JPI dapat menangani 4 isu yang pelajar hadapi dalam penyelesaian pendaraban indeks. Berikut adalah langkah mudah menjalankan intervensi JPI. Pertama sekali, pelajar diperkenalkan di mana A kuasa N. A adalah asas atau dikenali sebagai ibu, N adalah indeks yang dikenali sebagai anak. Bagi menyelesaikan pendaraban indeks melibatkan nombor bulat, langkah pertama yang pelajar perlu buat ialah menuliskan soalan di ruangan soalan, di mana soalannya ialah 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 darab 4 kuasa 5 darab 4 kuasa 3. Seterusnya, pelajar akan menggunakan teknik mnemonik siasat. Senaraikan, ibu, anak, semua anak tambah. Pelajar akan menyenaraikan ibu di ruangan ibu dan menyenaraikan anak masing-masing di ruangan anak dan menjumlahkan anak. Dan akhirnya, pelajar akan menuliskan dalam tata tanda indeks, iaitu 3 kuasa 6, 4 kuasa 8. Maka, murid akan dapat jawapan iaitu 3 kuasa 6 darab 4 kuasa 8. Penyebarluasan JPI, Jadual Pendaraban Indeks, sudah disebarluaskan di peringkat sekolah hingga ke antarabangsa melalui pameran, bengkel, perkongsian online, webinar dan keratan akhbar dalam negara dan luar negara kepada lebih daripada 3,000 orang peserta. Di sini saya kongsikan cara menggunakan JPI untuk membantu pelajar menyelesaikan pendaraban indeks di dalam kelas. Cikgu akan ajar macam mana kita mau menyelesaikan 2n kuasa 7 darab 3n kuasa 4 darab 5n kuasa 3 menggunakan jadual pendaraban indeks ini. Saya Risha binti Duin dari kelas 3 efektif. Saya tidak suka matematik, tetapi sekarang saya rasa saya mulai minat karena ada cara senang untuk belajar. JPI senang.
Baiklah, so itulah tadi video. Saya akan kongsikan semula screen. So yang sudah kita ni ya. Okay. So yang video tadi adalah ya waktu saya hantar untuk peringkat antarabangsa punya inovasi lah. Dia mau minta tengok video pendek sejak lah. Jadi di sini JPI dia dapat anugerah Gold Prize antarabangsa lah. Ya. Jadi saya kongsikan satu lagi iaitu inovasi saya yang satu iaitu Rubrinus template yang dibuat semasa projek inovasi Duta Guru kohort kedua lah yang baru saja, yang di mana saya layak membentang di peringkat antarabangsa lah. Saya kongsi saja ya. Okay. Ya, so ini ya, ini adalah projek inovasi STEM Rubrinus template saya iaitu Marini John di Sibatu Ales Maryland, Sekolah SMK Pulau Gaya Sabah. Ini adalah inovasi yang saya hantar untuk penganugerahan Duta Guru lah. Ya. So ini adalah antara saya just go through saja. So dia punya cara penulisan dia agak lain sedikit lah. Okay. So di sini kami menggunakan EDP, Engineering Design Process. Di sini dia ada tentang ciri-ciri inovasi Rubrinus template saya ini menggunakan rubrik inovasi. Dia merujuk pada rubrik inovasi lah di mana saya hasilkan ini ya. Seterusnya ini adalah template yang saya hasilkan bagi memudahkan pelajar untuk membuat inovasi mereka. Sambil mereka buat inovasi, sambil mereka isikan tajuk projek, fungsi objektif projek, nama kumpulan dan seterusnya lah sehingga rujukan. So ini diisi oleh pelajar sendiri lah, bukan guru ya. Di sini inovasi saya ialah melibatkan 7 pasukan murid dan 6 orang guru pembimbing lah di sekolah saya. Di mana sekolah saya sebenarnya dia belum dapat pendedahan tentang pengetahuan kemahiran menghasilkan inovasi STEM. Jadi di sinilah saya munculnya inovasi template ini memudahkan mereka untuk menghasilkan inovasi dan juga membuat pelaporan inovasi STEM mereka lah. Dan ini ada input, penanda objek, tugasan, output, hasil, dan tarik-tarik tertentu lah. Okay, dan ada hasil dan impak dia. So, di mana hasil ada komposisinya, di mana pengetahuan STEM murid meningkat, murid yakin dan bersemangat untuk menyiapkan projek inovasi lah. Okay, so di sini murid mengikuti pertandingan inovasi dan dia ilmu STEM mereka meningkat sebanyak 45% dan 100% murid dapat menyiapkan pelaporan dalam bentuk template, Word, video dan juga poster inovasi STEM. Dan 100% murid berjaya menyertai pertandingan inovasi STEM, Fiesta STEM di PPD Tuaran tempoh hari lah. So, bengkel Rubrinus template ini boleh dijalankan dalam masa kurang dari 2 jam. Okay, so dalam 2 jam tu saya membuat mungkin 5 minit pertama saja penerangan rubrik inovasi STEM. Lepas itu penerangan tentang bagaimana mengisi template, Rubrinus template dan hands-on murid membuat projek inovasi dan mereka hasilkan projek inovasi murid setiap kumpulan dan mereka membuat pembentangan. Ini adalah pasukan STEM guru sekolah saya lah, guru-guru pembimbing pasukan STEM sekolah saya. Mereka banyak membantu dalam membimbing pelajar untuk mengikuti pertandingan inovasi sehingga ke peringkat negeri lah. Ini adalah guru saya bersama dengan murid saya menghasilkan inovasi dan juga satu lagi ustaz bersama dengan murid-muridnya menghasilkan inovasi juga dan berjaya mendapat anugerah emas di peringkat negeri. Ini poster-poster yang berkaitan. Dan ini adalah yang seterusnya lah tentang penyebarluasan inovasi yang saya buat. Kami ada webinar. Okay, lepas itu di sini adalah penyebarluasan Rubrinus template di SK Kebayau yang melibatkan 72 orang murid dan 10 orang guru pembimbing.
Dan syukurlah berjaya, semua murid berjaya membentang dan menghasilkan inovasi masing-masing. Ini adalah antara inovasi-inovasi yang pelajar tahap 1 dan 2 SK Kebayau hasilkan. Mereka sebenarnya sangat kreatif. Tengok ada bambu sebagai blender dan juga penapis jus. Tahniah cikgu-cikgu, guru-guru pembimbing SK Kebayau. Ada banyak lagi yang menarik di situ. Dan ini juga penyebar luasan Rubrinus template. Yang kedua iaitu DYRC, di mana dia melibatkan 3 orang pelajar UKM selaku facilitator dan 36 orang pelajar SMK Pulau Gaya dari 3 adil dan 1 adil. Mereka menghasilkan inovasi yang berbeza daripada bahan kitar semula. Sangat menarik. Penghasilan inovasi DWR bersama pelajar SMK Pulau Gaya dengan pelajar UKM selaku fasilitator dibimbing oleh Cikgu Mariani lah, oleh saya. Dan ini adalah Rubrinus template yang mereka gunakan, mereka isi dan mereka siapkan. Dan mereka bentang. Okay, so ini adalah penyebar luasan Rubrinus template yang ketiga, iaitu mengadakan bengkel rubrik pertandingan inovasi ke SK Simbulan dan hands-on menghasilkan inovasi STEM yang melibatkan 72 orang murid, 24 orang yang terbahagi kepada 24 kumpulan dan 16 orang guru pembimbing SK Simbulan. Mereka juga berjaya menghasilkan inovasi-inovasi yang menarik dan cantik ya. Seperti kita tengok dalam gambar ni ada robot kan? Ya. Dan seterusnya ada lagi menarik di channel YouTube Cikgu Marilyn lah. Jadi boleh tengok-tengok. So di sini banyak yang terlibat. Ada juga dari Sabah Tourism, daripada Puan Elsie juga, PPDG, saya dan guru pembimbing inovasi, dan juga fasilitator dan YDP, PIBG dan pengerusi PIBKS lah. Terima kasih semua. Sebelum itu, Cikgu Mariani, ada persoalan ini dari chat. Okey, Ba. Dia tanya, dia bilang, mungkin yang inilah, adakah duta guru hanya untuk sekolah menengah sahaja? Dia bilang. Apa tu Cikgu Malini? Saya ulang balik, dia bilang, soalan sini mungkin Cikgu boleh jawab. Soalan daripada Saliza Anida, dia bilang, adakah duta guru hanya untuk guru sekolah menengah sahaja? Bilakah permohonan untuk guru sekolah rendah dibuka? Itu mungkin Cikgu boleh jawab itu kan? Mungkin ada pegawai PPDG yang boleh bantu, mungkin kan jawab Puan Elsie? Ya. Macam mana itu Puan Elsie? Mungkin Puan Elsie boleh tolong jawabkan sambil saya cari-cari. Okey. Ya. Ya, terima kasih atas soalan itu, sangat menarik soalannya. Mungkin cikgu ini adalah cikgu sekolah rendah kan? Kami baru saja selesai buat roadshow sebenarnya dengan Yayasan Teach for Malaysia dan juga Yayasan Petronas di PPDKK. Boleh dengar saya kan, Cikgu Mel? Boleh kan? Boleh. Jadi Boleh. perkara tersebut memang telah disebut. Mereka menyatakan bahawa buat masa sekarang ini memang ia dibuka untuk guru-guru sekolah menengah. Tetapi tidak lama lagi pada tahun-tahun yang akan datang ini, mereka akan memperluaskan ini kepada guru-guru sekolah rendah juga. Jadi cikgu-cikgu sekolah rendah tunggu dan pengumuman akan dibuat dan yang akan diwar-warkan nantilah. Okay? Tunggu dan jangan putus asa nanti apabila keluar memang menarik program ini. Apabila pengumuman itu ataupun dia dibuka untuk sekolah rendah, cepat-cepatlah memohon. Saya harap dapat menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan Elsie. Jawapan yang saya rasa itulah yang paling tepat. Terima kasih Puan Elsie. Ya, ada lagi soalan Cikgu Melanie? Ada soalan di sini minta nomor telepon. Oh dan ya, juga Ba, boleh. Minta share slide. Ya, boleh. Nanti saya kasih kongsi di chat.
Okey, saya teruskan lagi sharing. Lepas tu kita nanti ada hands on. Okey. Okey. So sekarang kita pergi pada strategi mudah buat kajian tindakan dan juga strategi mudah membuat inovasi. Okey, so mohon Wani kongsikan template di chat ataupun bagi link kepada Telegram saya. Okey, so di sini para guru, rakan guru boleh menggunakan template tu. Di dalam link Telegram saya tu ada juga panduan untuk membuat template itulah, mengisi dia. Cuma yang kajian tindakan tu dia kita isi yang senang-senang je. Jadi kalau guru yang sudah biasa buat kajian tindakan atau inovasi, kamu boleh masukkan saja yang kamu sudah pernah buat supaya memenuhi template itu. Nanti kita kongsikan bersama di sini supaya guru-guru juga mempunyai peluang untuk berkongsi hasil inovasi dan juga kajian tindakan masing-masing. Jadi kita ada lebih kurang mungkin 15 menit hingga 20 menit untuk menyiapkan template inovasi dan kajian tindakan. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya saya lepas ni. Okey. Saya teruskan. Okey, so sementara guru-guru menyiapkan template yang saya sediakan tu, saya kongsi isu dilema dan cabaran guru-guru membuat kajian tindakan dan inovasi pendidikan ya. Ada guru cakap susah mau buat kajian tindakan dan inovasi ini. Mungkin pernah dengar juga itu ataupun sendiri rasa begitu kan? Okey. So diharapkan template-template dan contoh dan tips yang saya kongsikan hari ini dapat menyuntik semangat guru-guru untuk mula membuat kajian tindakan dan inovasi. Saya kongsikan yang asas saja ya. Nanti guru-guru boleh olah mengikut kesesuaian kajian tindakan dan inovasi guru-guru ya. Isu kedua, susah mau buat kajian tindakan dan inovasi ini kerana saya mengajar kelas hujung. Ada juga yang macam tu. Okay, jadi sebenarnya apabila kita mengajar di kelas yang hujung, kebanyakan murid tidak dapat mengikut PDPC menggunakan kaedah buku teks. Dalam situasi ini, warga guru akan lebih kreatif dan inovatif untuk mencari penyelesaian. Membuat alat bantu mengajar bagi memudahkan murid-murid tersebut memahami subjek yang disampaikan. Maka secara langsung, para guru sudah mula membuat kajian tindakan dan menghasilkan inovasi pendidikan tanpa disedari. Warga guru cuma perlu dokumentasikan saja usaha agar dapat diolah menjadi kajian tindakan dan inovasi pendidikan. Isu yang ketiga, kajian tindakan dan inovasi saya ini sangat senang dan banyak kekurangan. Jadi, tiada kajian tindakan dan inovasi yang dihasilkan adalah secara otomatik sempurna. Setiap kajian tindakan dan inovasi akan melalui proses penambahbaikan agar dapat memberi lebih nilai dan manfaat kepada pengguna di masa akan datang. Jadi teruskanlah berusaha untuk memantapkan lagi kualiti kajian tindakan dan inovasi kita ya. Isu seterusnya, kajian tindakan dan inovasi yang saya buat ini hanya boleh digunakan pakai di sekolah sendiri sahaja. Tidak boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi ini mungkin pada mulanya pernyataan ini adalah benar. Tetapi sepanjang proses kita membuat pemerhatian, refleksi berkenaan dengan pelaksanaan kajian tindakan atau inovasi kita, kita akan sentiasa membuat penambahbaikan dan penyebarluasan. Dengan penambahbaikan dan penyebarluasan inilah yang akan memampukan kajian tindakan dan inovasi yang kita hasilkan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Adakah saya perlu membuat banyak kajian tindakan dan inovasi yang berlainan untuk sampai ke peringkat antarabangsa? Sebenarnya, kita boleh membuat satu kajian tindakan dan satu inovasi dengan memantapkan lagi kualiti kajian tindakan dan inovasi kita seiring dengan masa dan keperluan semasa.
menambah nilai seperti mempunyai hak cipta My IPO, melakukan banyak penyebarluasan dan melakukan penambahbaikan sebanyak 60%. Itu sudah mencukupi untuk mempertandingkan kajian tindakan dan inovasi kita di peringkat antarabangsa. Adakah sokongan dan motivasi dari pentadbir, warga sekolah, PPD, JPN dan KPM adalah penting bagi mendorong kita untuk membuat kajian tindakan dan inovasi sehingga ke peringkat antarabangsa? Ya, sangat penting sokongan dan motivasi dari semua pihak dan termasuklah keluarga terdekat kita sendiri. Dengan adanya sokongan dorongan dan peluang untuk menyertai pertandingan kajian tindakan dan inovasi, maka kita akan lebih cepat mencapai ke peringkat yang lebih tinggi. Ditambahkan lagi kemahiran yang dikongsikan oleh pakar-pakar kajian tindakan dan inovasi akan membantu kita lebih bergiat aktif membuat kajian tindakan dan inovasi yang berkualiti dan mampu beradaptasi dengan keperluan semasa. Saya terlalu sibuk sekarang. Ada juga saya buat 50% kajian tindakan dan inovasi itu, dan banyak juga idea saya ini. Tapi nantilah saya sambung. Belum lagi saya mau ikut pertandingan inovasi ini tahun kerana saya punya kajian belum kukuh dan kurang penyebar luasan. Kita sering dengar begitu punya keluhan kan? Kalau kita tidak siapkan kajian tindakan dan inovasi kita sampai selesai, maka sampai bila-bila kita tidak dapat memberi sumbangan dan manfaat kepada kemenjadian murid kita di sekolah kita. Jadi sebaiknya siapkan saja apa yang kita sudah mulakan. Perlahan-lahan kita murnikan. Semoga usaha kita diberkati dan boleh membantu sesiapa saja yang menggunakan kajian tindakan dan inovasi kita. Kita pertandingkan kajian tindakan dan inovasi kita bermula dari peringkat sekolah, daerah, zon, kebangsaan dan antarabangsa adalah untuk mengetahui penerimaan warga pendidik dan untuk mendapat pengiktirafan anugerah emas, perak atau gangsa terhadap hasil sumbangan kita di dalam bidang pendidikan. Okey, baiklah. Jadi, sekiranya ada para guru yang sudah siap mengisi, bolehlah hantar kajian tindakan dan inovasi yang siap di chat untuk dikongsikan. Lepas tu, kepada guru-guru yang mau kongsi dia punya kajian tindakan dan inovasi, boleh share screen dan boleh kongsilah. Setakat ini macam belum ada yang dikongsi. Okey, sambil kita tunggu sekejap lagi, saya sambung sedikit lagi. Okey. So ini saya kongsikan. Sementara rakan guru membuat mengisi template kajian masing-masing, saya kongsikan pembudayaan kajian tindakan dan inovasi di sekolah saya, iaitu di Pulau Gaya. Jadi untuk para warga yang belum tahu di mana Pulau Gaya, di Kota Kinabalu, dia di atas laut lah, di pulau, dan kami adalah kategori sekolah luar bandar. Tapi namun begitu kami sentiasa jugalah bersama-sama dengan warga sekolah untuk melahirkan pelajar yang berinovasi dan juga guru-guru dia jugalah. So ini adalah pencapaian yang saya dapat melalui inovasi saya di peringkat antarabangsa. Dan ini adalah poster yang saya hantar untuk pertandingan inovasi peringkat antarabangsa, ya. Okey, dan seterusnya di sini ini adalah koleksi inovasi SMK Pulau Gaya. Di sebelah kiri adalah koleksi inovasi murid-murid yang hasilkan, dan ada murid yang sudah berjaya di peringkat negeri lah, menghasilkan inovasi mereka dan mendapat anugerah emas. Dan di sini di sebelah kanan saya ini pula adalah guru-guru, koleksi inovasi guru-guru.
termasuklah barisan pentadbir, juga ada buat inovasi, dan guru-guru subjek yang lain, dan juga pembantu makmal kami, Gerald juga rajin dan aktif buat inovasi sekolah ya. Termasuklah guru ICT, guru geografi, dan juga ketua bidang Cikgu Harry juga ada buat inovasi. Dan ini adalah pencapaian yang kami dapat, ada sijil, ada pingat. Dan ini adalah barisan pentadbir sekolah saya yang saya sangat berterima kasih dan bersyukur kerana mempunyai pentadbir yang sangat sangat suka memberi semangat kepada kami semua lah untuk berinovasi dan membuat kajian tindakan. Terima kasih Cikgu, terutamanya Puan Pengetua, Cikgu Kinit Tagok, dan juga Cikgu Azlan bin Haji Safli, penolong kanan pentadbiran sekolah lah. Terima kasih Cikgu. Dan inilah rakan guru, warga guru SMK Pulau Gaya, rakan-rakan saya, seperjuangan saya selama saya 21 tahun di pulau ni. Mereka lah yang bersama-sama dengan saya. Terima kasih kawan-kawan. Dan ini juga pasukan STEM sekolah, guru-guru pembimbing yang membimbing murid untuk mengikuti pertandingan inovasi di sekolah kami lah. Terima kasih. Okay, so saya teruskan sejaklah yang di sini. Harapan saya agar semua pendidik mengorak langkah membuat kajian tindakan dan inovasi di sekolah. Semoga kajian tindakan dan inovasi kita menghasilkan dapat memberikan manfaat kepada kemenjangan murid, guru-guru, dan komuniti di sekeliling kita. Kita sentiasa berkolaborasi dengan rakan guru lain, memotivasi rakan guru lain untuk bersama-sama membudayakan kajian tindakan dan inovasi di sekolah kita. Kita juga selaku pendidik melahirkan murid-murid yang kreatif dan berinovatif. Oke, so Melanie, ada sudah yang kongsi atau belum ada? Macam belum ada lagi. Belum ada persoalan? Saya masih boleh tanya soalan kah? Silakan. Iya, silakan, boleh open mic juga. Ya, Saliza Anida. Boleh, silakan bertanya Puan. Okey, selamat sejahtera. I nak cakap secara ni saya ada join satu IPG. Sebelum nak join untuk penyidikan kajian tindakan ni, dia ada bagi tahu bahawa penyidikan ni daripada penyidikan asas, penyidikan gunaan, penyidikan kajian tindakan yang selalu guru-guru buat ni, penyidikan penilaian dan penyidikan R&D. Jadi dia kata guru-guru boleh buat apa saja penyidikan lah, tetapi dia galakkan guru-guru buat penyidikan tindakan, iaitu kajian tindakan kita yang selalu ni lah. Jadi saya cuba buat penyidikan R&D untuk sebenarnya mencipta tu ialah hasil combination antara tajuk mikroorganisma dengan pengawetan saja. Tapi bila saya hantar proposal saya ditolak sebab IPG tu beritahu terlalu tinggi. Jadi saya macam frust jugalah sebenarnya. Sebab jabatan sains dia pun tak boleh nak semak, jabatan lain pun tak boleh nak semak. Saya macam tinggi sangat ke saya punya proposal tu sebab untuk sekolah rendah je kan. Okey, terima kasih. Okey. Jadi pengongsian yang sangat baik ya, Cikgu Saliza. Dari sekolah mana tu Cikgu Saliza? Saya daripada sekolah di Kelantan. Kelantan. Oh, terima kasih kerana mengikuti CDL Negeri Sabah ya. Mereka tolak secara begitu sejak Cikgu? Dia ada beri penerangan. Dia proposal saya tu 2 muka surat je sebab saya buat tajuk tahun 6 pengawetan dengan mikroorganisma. Okey. Jadi saya sebenarnya saya buat produk buat baja je, baja organik saja. Jadi saya buat itu penyidikan R&D lah kan, yang menghasilkan bahan, betul tak? Betul. Sebab bila dia terangkan pada kita semua, kita dah baca lah. Maknanya penerangan daripada pensyarah tu betul lah. Selain daripada buat kajian tindakan sebab dah biasa kan. Saya tak nak buat penyidikan dalam pendidikan. Nak buat berbeza sikit. Tapi ditolak sebab dia kata tak ada pensyarah nak semak saya punya proposal. Jadi saya macam frust jugalah macam itu. Oh ya kan. Ataupun mungkin adakah dia mendapati tema yang dianjurkan oleh pihak menganjur, Cikgu? Saya fikir pun mungkin masa tu IPG hanya nak buatkan pertandingan penyidikan tindakan saja.
Mungkinlah kan. Jadi bila mungkin ya kalau tidak menepati tema yang dianjurkan oleh penganjur, so kebarangkalian mungkinlah mereka akan membuat keputusan yang begitulah supaya adil kepada yang semua kan, sebab semua ikut tema yang diminta. Ya, jadi kalau untuk mengikuti pertandingan kita mesti ikut kemahuan pihak penganjur. Jadi ada format-format yang mereka minta, kita kena perform ikut itu format lah. Kalau tidak menepati format itu, so kebarangkalian besar kita punya markah pun kurang di sana. Ya. So tidak apa cikgu teruskan saja buat kajian tindakan ataupun penyelidikan R&D. So saya pasti satu hari nanti kalau ada yang menepati tema yang cikgu buat tu, cikgu hantar sejak terus. Sebab cikgu sudah siapkan. Ya, cikgu teruskan sejak, jangan putus asa. Ya, walaupun dia proposal, jadikan dia satu kenyataan dan mungkin satu hari nanti reality dan boleh diguna pakai oleh pakar mana-mana pihak yang memerlukan lah. Ya, teruskan saja ya cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ada lagi Cikgu Melanie? Soalan? Sementara kita tunggu kawan-kawan rakan guru siap. Setakat ini belum ada soalan. Tidak, Mbak. Okey. So kita lihat yang saya kongsikan Google Form. Terima kasih yang sudah mengisi. Saya kongsikan siapa-siapa yang isi. Sementara saya tengok Google Form, ada yang rakan guru mau tanya kah, mau cakap kah, mau kongsi, silakan. Boleh bertanya? Ya, boleh. Teruskan. Saya Cikgu Aisyah daripada Selangor. Saya merupakan kaunselor sepenuh masa. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, saya nak tanya, kalau dalam bidang kaunseling lebih kepada kaunselor, kajian yang sesuai, yang kajian tindakan yang relevan sesuai untuk macam kita nak buat inovasi tu macam mana? Sebab saya tak pernah buat lagi untuk kajian tindakan. Untuk kajian tu adalah kajian macam kajian biasa tu adalah, tapi kajian tindakan yang spesifik kepada kaunseling tu tak ada lagi. Okey. Inovasi kepada inovasi macam mana, nak lebih kepada alat ke ataupun lebih kepada praktis teori itu. Terima kasih. Okey. Saya bukan guru kaunseling, guru matematik saja, tapi tidak apa. Pada pandangan saya, apa-apa subjek pun ataupun kaunseling, kita tengok apa isu yang dihadapi oleh pelajar itulah. Contohnya mungkin di sekolah kita ada isu pelajar mungkin pemalu ataupun pelajar samsengka, mana-mana yang di bidang kaunseling kita. So nanti di situ Aisyah boleh tengok mana yang kritikal yang perlu diselesaikan. Jadi ataupun aktiviti pelajar merokok kah, ataupun apa-apa yang perlu dikaunselingkan, ataupun yang kalau sekarang ni banyak tu yang budaya terlalu terikut-ikut dengan apa yang ada di TikTok sana tu. Jadi itu budaya mungkin ada yang positif, ada yang negatif. So bagaimana kita menangani agar pelajar kita tidak mengikuti yang negatif tu. Jadi di situ kita fikirkan intervensi, kaedah ataupun alat bantu, kalau boleh mengajar pun boleh juga, ataupun sesuatu yang boleh membantu pelajar itu memahami bahawa dia perlu ikut yang positif saja, bukan yang negatif. Jadi itu sajalah jawapan yang saya boleh berikan. Mungkin ada respon dari guru-guru kaunseling yang sudah buat kajian tindakan, boleh kongsi. Terima kasih, Puan. Ya, sama-sama. Ada lagi soalan? Boleh tanya sementara kita masih ada masa. Saya boleh bertanya kan? Saya yang tanya soalan. Boleh, Melanie, silakan. Biasanya cikgu-cikgu kan, kalau macam dia ada pendekatan dia, tapi bagaimana kalau kita sebagai guru ini mau meyakinkan bahwa macam intervensi yang kita buat itu adalah sebagai kajian tindakan yang baik, begitu. Sebab kita ada banyak intervensi, tapi sebenarnya kita takut untuk
memulahkan, takut untuk mendokumentasikan. Macam mana kita mau dapat semangat itu untuk memulahkan kajian tindakan? Mungkin Cikgu Mariani boleh ulas. Okey, terima kasih Cikgu Melanie. Soalan yang sangat baik sebenarnya sebab kita mesti memulakan langkah pertama. Jadi apa yang mendorong kita untuk membuat kajian tindakan atau inovasi ini sebenarnya dari pelajar kita sendiri. Sebila mereka menghadapi itu masalah, balik-balik itu soalan senang tapi salah juga jawab. Jadi di situ kita geram juga lah kan kenapa soalan senang tapi tidak boleh jawab. Jadi di situ kita kena kreatif dan mencari penyelesaian lain. Mungkin cara pengajaran saya tidak betulkah ataupun diorang tidak faham, tidak sampai itu ilmu. Jadi di situ kita kena cari alat bantu mengajar yang mudah, mungkin bergambar, mungkin menyanyi pun boleh, melukis pun boleh, apa-apa yang boleh agar mereka dapat memahami apa yang kita ajar dengan lebih mudah lah. Seperti Dr. Maindra cakap, kalau diorang tidak boleh ikut kita cara kita mengajar, kita kena belajar cara mereka belajar supaya mereka akan lebih cepat pick up apa yang kita ajar lah. So itulah akan adanya kajian tindakan dan inovasi yang baru untuk membantu pelajar itu. Tapi ada juga yang kita hasilkan itu mungkin dia hanya boleh untuk pelajar berpencapaian rendah saja ataupun yang cerdik saja. Jadi tidak apa, di situ kita adaptasi. Mungkin dengan pelajar A dia intervensi dia A contoh. Kalau pelajar C dia punya intervensi C. Cuma lebih kurang kita adaptasi sajalah. So saya rasa apa yang mendorong kita bersemangat untuk menghasilkan kajian tindakan dan inovasi adalah pelajar kita sendiri sebab kita ingin membantu mereka berjaya. Itu saja Cikgu Malini yang saya punya pengalaman bertahun-tahun inilah. Ya. Terima kasih. Macam ada soalan pula ini di dalam ya, chat. Boleh. Ya, baca saja. Daripada Cikgu, kita baca dulu yang inilah Cikgu Aini Shazwani dari SMK Likasa, sekolah saya. Terima kasih. Dia bilang di sini bukan kena ada isu kah baru buat inovasi. Jadi maksudnya macam mana kalau kelas itu kita ajar dia tidak ada isu, jadi tidak perlulah kita buat kajian tindakan. Adakah begitu? Dan itu soalan pertama. Boleh soalan kedua kan ini? Boleh. Okey, ada lagi soalan kedua daripada Cikgu Eva. Mungkin sini Eva Bertenai Jelong. Dia cakap, macam mana kalau intervensi yang dibuat oleh guru kecil-kecil saja, mungkin tidak sesuai untuk pelajar sekolah lain, masih bolehkah dijadikan sebagai kajian tindakan? Itu dari Cikgu Eva. Jadi mungkin Cikgu Mariani boleh jawab soalan ini. Okey. Soalan yang pertama tadi itu Melanie dari Cikgu siapa itu? Cikgu Aini Shazwani. Cikgu Aini, thank you Cikgu Aini. Mungkin Cikgu Aini tu mengajar di kelas yang macam mana tu? Mungkin yang pandai ke yang kurang pandai itu Cikgu? Boleh Cikgu respon sikit? Mungkin Cikgu Aini ni boleh respon sikit lah mungkin. Ya. Ada Cikgu Aini, mungkin boleh kongsikan sebab Cikgu Aini menyatakan bahawa tidak ada isu jadi tidak perlu inovasi di kelas itu. Jadi mungkin kita mau tahu lebih lanjutlah sama ada Cikgu Aini mengajar di pelajar yang macam mana? Yang sangat pandai kah, sederhana kah, yang kurang pandai kah, macam mana? Okey, selamat petang. Ya, begitulah dia macam mana mau cakap bila budak ni kan kita last kita push diorang, akhirnya diorang boleh macam kita hanya guna teknik yang biasa saja. Jadi macam dia tidak isu sangatlah. Dia tidak murid tidak terlalu sukar untuk saya ajar pendidikan Islam. Jadi saya mau tahu juga apa kalau di macam Pulau Gaya kan dia ada ke inovasi yang dibuat di sana berkaitan dengan pendidikan Islam. So kami tengok kalau di sini kan kami fikir isu dia macam murid tidak faham satu topik atau cara menjawab. Tapi itu bila last kan macam kami push, akhirnya dia dapat jawab. Itu yang macam saya fikir apa inovasi yang sesuai untuk murid di sini ya, itulah. Oh, okey. Pendidikan Islam mungkin kalau pendidikan Islam. Iya.
mungkin nanti kalau ada guru yang dari pendidikan Islam yang mau kongsi inovasikan, contohnya kalau di tempat kami, Cikgu, hari itu ada satu pelajar, dia buat botol mineral, isi air, lepas itu dia menggunakan konsep tekanan, lepas itu dapat air di dalam gelas. Jadi saya punya ustazah bagi tahu bahwa inovasi yang mereka akan hasilkan itu boleh dibuat masukkan air untuk ambil wuduk kah, macam tu. Jadi saya rasa itu satu inovasi di mana pelajar menggunakan bahan kitab semula dalam memasukkan dalam pendidikan Islam lah sebagai inovasi juga, Cikgu. So semestinya mungkin yang tentang menjawab soalan, tapi kita luaskan lagi konteks bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah sekiranya tidak air pipe di waktu mau ambil air wuduk kah? Ya, kan? Jadi kita boleh guna air yang bersih itu kan, Cikgu. Jadi ya, untuk kita, so itu antara inovasi yang kita boleh hasilkan, pelajar berfikiran kreatif. Bagaimana kalau ini tiada? Kalau itu tiada, bagaimana? So dia akan berfikir bagaimana untuk lebih kreatif dan berinovasi. Jadi guru-guru dia buka minda pelajar itulah. Ya, Cikgu. Saya harap saya menjawab soalan Cikgu Aini. Ya, boleh. Okey, faham sudah. Ya, maksudnya dia tidak tertumpu kepada pembelajaran sajalah, kan dia maksudnya kepada kehidupan pun dikira yang penting dia ada kaitan dengan kita punya subjek lah, gitu kan? Ya, betul. Macam contohnya mungkin ada pelajar dia tidak tahu yang masa-masa solatkah kan, ataupun yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Jadi di situ kita boleh wujudkan sedikit macam yang membantu pelajar macam mana mau tahu, macam gitulah. Ya, kan jadi supaya itu pun macam contohnya pengurusan jenazah. Mungkin tidak ramai yang tahu kan, Cikgu. Jadi di situ macam mana inovasi kita mengajar pelajar tu kalau betul-betul ada jenazah di depan mata, apa mau dibuat. So mungkin itu kita bagi inovasi lah. Boleh juga kan? Itu pandangan saya lah. Ya, sama-sama. Ya, jadi cikgu berinovasi lepas ni ya dengan pelajar di sekolah. Ya. Okey, so saya teruskan dengan Cikgu Iva cakap tadi, dia bilang intervensi dia kecil-kecil saja. Jadi Cikgu Iva jangan perkecilkan kita punya intervensi, sebab semua orang berbakat. Kita mula dari satu titik, itulah dia akan jadi besar. Dari tiada kepada ada. Jadi Cikgu Iva teruskan membuat kajian tindakan dan berinovasi, dan kita tes dengan kumpulan A berjaya atau tidak. Kalau berjaya kumpulan A, kita pindah kumpulan B dan seterusnya. So itu akan berlaku penyebarluasan dan kita akan dapati intervensi kita yang kecil tu dia akan menjadi besar dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana lah. Okey, Cikgu Iva. Ya, ada lagi persoalan? Ada lagi. Teruskan. Semangat terang. Ya, okay, teruskan. Silakan. Dari KPJ. Tidak tahu ni KPJ. Dia bilang, okay. Bolehkah kami gunakan kaedah kajian tindakan guru-guru yang telah buat dijadikan strategi kajian tindakan sendiri untuk murid sendiri? Okay, saya ulang balik. Dia bilang, bolehkah kami gunakan kaedah kajian tindakan guru-guru yang telah dibuat dijadikan sebagai strategi kajian tindakan sendiri untuk murid-murid sendiri? Itu soalan sini. Kemudian ada lagi satu daripada Erusilin binti Yusuf. Dia bilang, adakah kajian tindakan yang kita buat ini perlu memberi impak kepada pencapaian dan sikap, atau boleh juga hanya kepada pencapaian? Terus itu, adakah impak itu memberi kesan kepada penarafan? Saya ulang balik lagi ya, panjang pula soalan dia ini. Dia bilang, adakah kajian tindakan yang kita buat ini perlu memberi impak kepada pencapaian dan sikap, atau boleh juga hanya kepada pencapaian? Adakah impak itu memberi kesan kepada penarafan? Itu daripada Cikgu Rusilin. Ada lagi di sini, dia bilang, adakah kajian tindakan perlu memberi output
positif sahaja? Perlu output positif sajakah ataupun bagaimana? Dan juga itu sajalah, itu saja. Ada 3 soalan lah. Yang soalan ketiga dari Cikgu siapa itu, Melanie? Soalan ketiga yang output positif ini daripada sekejap kita tengok. Daripada KK. Oke. KK ya. Oke. Sorry. Yang pertama itu tadi Melanie tentang apa tuh? Sorry. Yang pertama itu yang dari KPJ itu kan dia bilang bolehkah kita guna orang lain punya kajian tindakan sebagai strategi di kelas kita sendirilah dia bilang kan. Oke. Kita boleh pakai kajian tindakan, gunakan kajian tindakan inovasi dari guru-guru lain untuk dijadikan strategi di kelas sendiri. Namun untuk dipertandingkan, jadi kita kena tambah baiklah apa yang kita rujuk tuh. Kita tidak boleh ambil bulat-bulat dari sana dan kita pertandingkan. Jadi kita mesti tambah baik daripada kajian tindakan dan inovasi yang sebelum ini lah. Dan kadang-kadang kajian tindakan dengan inovasi yang kita ambil dari luar mungkin tidak sesuai dengan pelajar kita. Jadi kita kena olah sedikit supaya mungkin situ level dia tinggi betul kan, kita kena rendahkan ikut level pelajar kita lah. Jadi kita masih boleh ambil strategi tapi kita kena modify sedikit. Jadi yang kedua tu ialah tentang penarafan ke tu. Ya, itu kan Melanie. Ya, mungkin kita boleh minta Cikgu ni jelaskan sedikit ke yang di ujung tu. Apa itu maksud penarafan? Saya pun tidak berapa pasti. Ya, silakan ini Cikgu Rusilin. Cikgu Rusilin binti Yusuf. Ya, ada Cikgu Rusilin. Mungkin tentang penarafan tu Cikgu, kalau yang dari segi pencapaian untuk pencapaian saja, saya rasa itu satu pencapaian yang baik juga lah. Sekurangnya kita boleh membantu pencapaian pelajar. Tapi pada pengalaman saya, Cikgu, kalau dia boleh bantu pelajar itu menjawab soalan, dia punya sikap secara otomatik pun pandai berubah juga. Cikgu pandai berubah menjadi positif, semangat, gembira. Dari tidak minat jadi minat juga. Jadi mungkin cuba Cikgu buat pemerhatian lebih sedikit tentang tingkah laku pelajar. Mungkin ada perubahan kan? Ya. Jadi ataupun Cikgu Rusin mau tambah sedikit? Kalau tidak kita teruskan yang tentang yang paling last tu, kajian output positif saja. Ya, daripada Cikgu Kalai dari Kelang. Cikgu Rusin cakap penerapan pencapaian atau apa tu Melanie? Dia cakap, adakah kajian tindakan kita ini perlu memberi impak? Adakah dia perlu beri impak pada pencapaian dan sikap? Mungkin pencapaian akademik. Adakah kita buat itu akademik? Ya. So di situ dia cakap tentang penerapan juga tu tadi kan? Ya. So saya harap Cikgu Rusilin saya dapat menjawab soalan Cikgu lah. Ya. Lepas itu seterusnya ya kajian output positif. Selalunya kajian tindakan yang kita buat tu ada yang mesti bagi saya yang boleh membantu murid dan memberi manfaat kepada murid itulah untuk menyelesaikan masalah isu yang dia hadapi. Jadi selalunya adalah memberi output yang positif lah. Ya, tapi saya pun tidak pasti sekiranya dia yang Cikgu buat tu dia menjadikan output negatif. So di situ mungkin Cikgu kena kaji lagi apa yang menyebabkan output itu jadi negatif. Jadi sepatutnya kalau main game kita punya target mau menang. Tapi kenapa kita punya bila kita main itu game akhirnya kita punya output kita kalah. Jadi maksudnya sama lah kan kalau kita sepatutnya kajian tindakan itu kita bantu pelajar tu dan supaya pelajar itu menjadi lebih positif kan. Tapi kalau output dia negatif maksudnya pelajar itu makin tidak suka pelajaran tu. Ataupun makin tidak faham. So maksud dia kita kena olah intervensi kita atau kaedah atau inovasi kita tu supaya boleh sama pada level pemikiran pelajar itu. So mungkin kita kena tanya dia apa yang menyebabkan
dia bersikap negatif ataupun kajian tindakan yang kita buat terhadap sekumpulan pelajar ini menghasilkan output yang negatif. Ya, mungkin cikgu ni ada pengalaman, mungkin dia boleh kongsi tentang kajian output negatif. Kalau adakah yang dari KPJ tadi tu? Mana tahu dia pernah jumpa ada output yang bukan positif. Ya. Ada, mana tahu boleh respon? Ataupun mungkin juga ada guru-guru yang pernah mengalami situasi ini dan dia mendapat output yang bukan positif. So mungkin boleh kongsi. Jadi supaya kita ramai-ramai boleh tahu ilmu, maksudnya info baru pula kan? Ya. Ada lagi Melanie sambil-sambil kita tunggu. Ada lagi, kalau Cikgu Rusilin, dia cakap penarafan itu rujuk kepada pencapaian ataupun penganugerahan. Ada soalan lagi di sini daripada Cikgu Madfiza binti Mazmat. Madfiza dia bilang, soalan bolehkah kajian tindakan ini dibuat secara berkumpulan? Maksud saya, guru bekerja sama dalam sasaran murid yang dalam golongan intervensi. Maksudnya, bolehkah di dalam kumpulan bersama-sama guru-guru lain? Jawapan dia boleh cikgu. Cikgu boleh buat individu, cikgu boleh buat berkumpulan. Sama juga dengan inovasi, boleh buat individu dan juga berkumpulan. Kadang-kadang dia juga boleh merentasi kurikulum ataupun pelbagai subjek. So, yang guru BI bekerjasama dengan guru matematik, sains untuk menyelesaikan satu isu. Jadi kalau mau kecilkan, mungkin guru sejarah dia bergabung tenaga untuk menghasilkan satu kajian tindakan ataupun intervensi ataupun inovasi. Boleh saja. Ya. Ya. Mungkin bolehlah kan Wani sharekan link kehadiran. Kita punya masa pun sudah sangat sedikit, tapi tidak apa. Kalau cikgu sudah siap, cikgu boleh kongsikan template cikgu itu kepada saya di Telegram saya. Nanti apa-apa saya boleh respon, cikgu boleh mau tanya lebih lanjut, boleh juga direct dengan saya lah. Ya cikgu, sebab saya sudah kongsikan chat Telegram saya sendiri, kan cikgu? Ya. Belum ada result kan Melanie? Belum? Belum lagi. Okey, dan ada satu lagi, dia bilang, kalau contohnya, satu lagi soalan lah, saya baca satu lagi. Boleh. Sekiranya ada kajian tindakan yang keputusannya tidak berjaya, macam mana itu? Bagaimana jika bila kita membuat kajian tindakan dan keputusannya tidak berjaya? Bagaimana? Okey. Kajian tindakan tidak berjaya. Jadi mungkin kita kena kaji di mana yang tidak berjaya tu. Jadi contohnya, dia stuck di mana pelajar tidak memahami apa yang kita ajar, makin tidak faham. Contohnya kita guna kaedah buku teks, dia tidak faham. So kita buat kita punya intervensi atau inovasi atau kaedah kita ajar, lagi tidak faham. Jadi maksudnya di situ kita kena tengok, perbaiki, kita kena tengok di mana yang menyebabkan pelajar tidak faham, kita kena temu bual dengan dia. Mana satu yang kamu tidak faham? Oh, nanti dia akan beritahu, cikgu kami tidak faham ini kaedah atau ini step terlampau rumit. Di situ kita boleh kolaborasi dengan diorang, bantu diorang macam mana diorang lebih memahami, dan akhirnya di situlah yang akan menjadikan intervensi kita lebih baik. Sebab mereka boleh terima ilmu melalui kaedah yang kita ajar lah. Ya, so 2 minit yang terakhir sambil semua rakan guru mengisi link yang Wani bagi, saya just share yang Google Form punya hasil tadi. Sekejap. Ada 340 responses, sangat memberangsangkan. Terima kasih atas sokongan semua. Boleh nampak Melanie? Okey, ini nama-nama yang mengikuti kita punya CDL hari ini ya. Terima kasih semua atas sokongan. Semoga 340 orang inilah yang akan mengerak langkah untuk membuat kajian tindakan inovasi di jabatan ataupun sekolah masing-masing ya. Banyak betul nih. Saya just scroll down. Okey, ada juga kawan yang saya nampak. Terima kasih atas sokongan. Okey, so saya teruskan. Ini sekolah-sekolah yang ada SMK Likas, Kepala Batas, SMK Paku, Bandar Bintulu. Bukan dari Sabah saja. Terima kasih. SMK Bandar Baru, Sungai Long, Siburan. Ini saya
semua cantik-cantik punya nama sekolah, saya pun tidak tahu di mana. Okey, SMK Bandar Tasik Selatan, SMK Pendang, okay, Petaling Jaya, Petaling Perdana, sorry ya. Okey, terima kasih semua. SMK Datuk Permaisuri. Banyak lagi, saya just scroll sambil kita semua rakan guru mohon isi link yang Wani share. Di sini kita tengok kebanyakannya guru-guru, ada juga penolong kanan dan guru besar dan pengetua adalah sedikit ya, okey, pegawai PPD dan pegawai JPN semua ada. Terima kasih atas sokongan. Okey, so di sini adalah perkhidmatan. Kita akan lihat peserta yang mengikuti hari ini yang paling banyak berkhidmat selama 11 tahun hingga 20 tahun. Jadi maksudnya masih panjang lagi perkhidmatan cikgu-cikgu, teruskan cikgu-cikgu untuk membuat kajian tindakan dan inovasi. Ya, so yang paling sedikit tu yang 31 tahun ke atas, ada juga. Terima kasih cikgu-cikgu yang sebenarnya pakar-pakar sudah ni. Okey, so dia kata adakah sudah membuat kajian tindakan? Ramainya tidak, 55%. 44 ya. Lepas itu yang tertinggi di sini peringkat sekolah. Paling banyak dia cakap tiada peringkat sebab tidak pernah ikut pertandingan. Jadinya cikgu-cikgu mulalah buat kajian tindakan dan pertandingkanlah. Walaupun tidak menang, kita mesti akan dapat sijil dan juga anugerah, paling kurang gangsa. Lepas bila kita dapat gangsa, kita akan bersemangat untuk memperbaiki kita punya kajian tindakan dan inovasi, pergi perak dan seterusnya, pergi emas atau platinum. Okey, jangan putus asa, teruskan usaha. Apakah anugerah tertinggi? Di sini paling masih juga dia cakap tidak ikut sebab tidak dipertandingkan. Jadi seterusnya tentang inovasi, ramai 81% tidak buat inovasi. Cikgu-cikgu, saya harap mulai hari ini cikgu tanamkan semangat untuk mula buat kajian tindakan dan inovasi ya di sekolah cikgu-cikgu. So sudah cipta inovasi masih juga kurang, tapi ada tahniah yang ada pencapaian sikit-sikit tapi teruskan ada juga. Okey, itu saja saya punya perkongsian hari ini. Kalau tiada apa-apa soalan, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mariani atas perkongsian yang sangat bersemangat itu tadi. Macam saya pun yang antara 81.1% begitu yang tidak membuat kajian tindakan, tapi macam ada suntikan semangat setelah kita kan cikgu-cikgu hari ini. Oke, jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Cikgu Mariani ini. Jadi saya mohon kepada semua rakan guru, mohon kalau yang belum mengisi lagi maklum balas dan juga kehadiran, link kehadiran telah dikongsi di dalam chat. Jadi bolehlah isi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rakan guru, sekali lagi kita akan adakan sesi perkongsian seperti ini lagi yang akan diadakan setiap hari Kamis, yaitu masa antara pukul 3 sehingga pukul 4.30. Jadi poster di hadapan ini, yang di depan ini adalah untuk perkongsian rakan guru kita minggu depan, yaitu untuk siri yang ke-26 kita akan dapat mendengar perkongsian daripada Cikgu Suryani Alan Rice Oakley. Wow, hebat nama dia. Oke, dia punya dengan tajuk meningkatkan kompetensi ketua panitia mengurus panitia mata pelajaran dengan menggunakan modul pengurusan panitia. Oh, ini khas untuk panitia, tapi guru-guru yang bukan panitia pun boleh join juga ini. Oke, jadi diharapkan para rakan guru dapat meluangkan masa untuk mendengar sesi perkongsian ini. Jadi makluman melalui WhatsApp dan Telegram akan dikongsikan. Jadi sekali lagi rakan guru jangan lupa isi link kehadiran yang telah dikongsi di dalam chat. Jadi dengan ini berakhir sudahlah sesi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.
Tapi sebelum kita bersurai cikgu-cikgu, mari kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Jadi saya mohon cikgu-cikgu, jangan dulu live, kita on kamera cikgu. On kamera, kita senyum seindah surya walaupun di KK ini hujan-hujan. Kita senyum sahaja untuk ambil gambar. Jadi saya mohon bantuan Hazwani untuk ambil gambar. Persilakan Hazwani. Ya, cikgu-cikgu, ada lagi yang mau on camera? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, cikgu-cikgu senyum je terus. 1, 2, 3. Oke, cikgu. Oke, thank you cikgu-cikgu. Thank you sebab memeriahkan perkongsian kali ini. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Bye. Thank Ya, you. terima kasih Bye-bye. semua. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kasih semua.